الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan inayahnya, bantuannya dapat kita bertemu dan berkumpul di surau ini pada pagi yang mulia ini untuk meneruskan pengajian tafsir Al-Quran kita, kitab Tafsir Al-Munir juzuk 29. Dan masih lagi kita membicarakan surah Al-Muzammil, surah yang ke-73 turutannya dalam Al-Quran Al-Karim. Dan kita akan masuk kepada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18, muka surat 233, ugutan dan amaran terhadap orang kafir. Jadi dalam isi kandungannya ayat ini Allah Ta'ala ancam terhadap orang kafir yang degil, bukan setakat degil, malah menentang dengan keras terhadap seruan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa kita baca dulu ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima. Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. Dan biarkanlah aku sahaja, yakni Allah, bertindak terhadap golongan berada serba mewah yang mendustakan kerasulanmu itu, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar. Inna ladaina ankalan wa jahima. Kerana sesungguhnya di sisi kami
disediakan untuk mereka belenggu-belenggu berat dan neraka yang menyala-nyala. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima, serta makanan yang menyumbat kerongkong dan azab seksa yang amat pedih. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila, pada hari bumi dan gunung ganang bergoncangan. Gunung ganang bagaikan timunan pasir yang berkecai berterbangan. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah utus kepada kamu, wahai manusia, seorang rasul yang menjadi saksi terhadap kamu, sebagaimana dahulu kami telah mengutuskan seorang rasul kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadna wahdan wabila. Tetapi Fir'aun ingkar mematuhi rasul itu, lalu kami seksa dia dengan siksaan yang berat. Fakaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Maka bagaimanakah kamu dapat melindungi diri kamu jika kamu tetap kafir dari azab pada hari yang kanak-kanak menjadi tua beruban. As-samaa'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Langit pun ikut berkecai pada hari itu. Sebenarnya janji Allah itu pasti terlaksana. Itu ayatnya dan juga maknanya. Sebab turun ayat sebelah. Wadharni wal mukadzibina ulin na'amati wa mahilhum qalila. Dan biarkanlah aku sahaja bertindak kepada golongan berada serta mewah yang mendustakan kerasulanmu itu, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar. Diriwayatkan bahawa ayat ini diturunkan kerana kedegilan para pembesar Quraisy dan para pemimpin mereka yang mempersendakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ni degil. Walaupun sebenarnya hati nurani dia, hati kecil dia tu, mengakui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah macam-macam dah Allah Taala tunjukkan bukti. Tapi mereka lawan kebenaran itu, yang akhirnya kemuncaknya Allah Taala perintah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Hijrah ke Madinah. Kita ni gitulah tuan-tuan. Kadang-kadang tempat kita sendiri orang tak terima. Tapi pergi tempat orang lain, orang nampak apa yang boleh kita, apa yang boleh dimanfaatkan daripada diri kita. Tengoklah dalam pelbagai bidang kalau maknanya dia pandai mengaji, orang akan jadikan guru mengaji. Itu contohlah. Jadi kita tengok kaitan ayat dengan ayat sebelumnya. Selepas Allah Ta'ala menyebut beberapa panduan kepada Nabi-Nya dalam urusan dakwah, Allah Ta'ala mengugut dan memberi amaran kepada golongan musyrikin kerana pendirian mereka menolak seruan dakwah. Allah Ta'ala juga mengancam mereka dengan azab akhirat yang amat menggerunkan dan azab dunia yang dahsyat. Kemudian Allah Ta'ala mengulang semula gambaran mengenai azab akhirat yang mencetuskan rasa gerun mereka terhadap musibah pada hari itu, yang menyebabkan kanak-kanak menjadi tua beruban dan langit berkecai musnah. Ini nak menunjukkan betapa dahsyatnya azab seksa akhirat tersebut. Manakala budak-budak bayi baru lahir boleh jadi beruban, itu maknanya begitu dahsyat sekali dia punya
keadaan huru-haranya, keadaan azab. Ini satu uslub ataupun gaya bahasa yang hebat. Nak ceritanya dahsyatnya sangat. Huru-hara hari kiamat itu, berserta dengan azab. Allah SWT mengugut dan mengancam golongan kafir Mekah dan orang-orang yang mengikut jejak langkah mereka. Suatu ancaman yang lahir dari Tuhan yang Maha Besar. Tiadalah sesuatu pun yang dapat mengatasi kemarahan Allah. Tiadalah sesuatu pun yang dapat mengatasi kemarahan Allah dalam kedudukan yang demikian. Jadi maknanya bila ayat begitu keluar, menunjukkan Allah Ta'ala begitu murka. Biarlah dan biarlah aku sahaja bertindak terhadap golongan berada serba mewah yang mendustakanmu itu. Allah Ta'ala sebut itu. Mereka golongan berada serta mewah yang mendustakan kerasulanmu. Kat situ juga Allah Ta'ala sebut, apa yang kamu dapat tu sebenarnya Allah yang beri, tapi sombong pada Allah. Tu kita tak nak jadi gitu. Kita ni masalahnya kita merasakan kita punya. Rasanya hari minggu lepas saya sebut dah. Kita ni hakikat dia tak ada apa benda. Hakikatnya tak ada apa benda kita. Kita lemah, kita miskin, kita hina dan kita bodoh. Itulah hakikat kita. Kita lemah, kita hina, kita miskin, kita bodoh. Lalu Allah Ta'ala bagi kita kemuliaan. Lalu Allah bagi kita kekuatan. Lalu Allah Ta'ala bagi kita akal fikiran hingga kita menjadi cerdik, bijak. Lalu Allah Ta'ala bagi kita harta. Dah dapat semua tu, kita lupa kepada yang memberi. Kita kata aku punya. Tu kita kena ingat balik. Tu sebab dalam ayat Quran, tuan-tuan kalau perhati molek perhati cantik-cantik, pasti Allah Ta'ala akan ungkit, Allah Ta'ala akan sebut balik asal kejadian kita. Mesti Allah Ta'ala akan sebut asal kejadian kita. Dalam ayat Imam baca tadi pun sama juga. Allah Ta'ala akan ungkit balik, mu tu asal daripada air mani yang hina. Air kencing keluar kat situ, air mani tu pun keluar kat situ. Supaya apa? Kita sedar balik. Kita sedar balik, Allahu Akbar, tak ada apa benda aku ni. Tapi kat sini mereka lupa dan tentang diri mereka. Dan biarlah aku sahaja bertindak terhadap golongan berada serba mewah yang mendustakan kerasulanmu itu, dan berilah tangguh mereka barang sebentar. Maknanya biarkanlah aku, yakni Allah Ta'ala, bertindak membalas perbuatan orang-orang berada yang kaya raya tetapi mendustakan kerasulanmu. Biarlah aku, yakni Allah, yang membelamu dari kerana mereka itu. Janganlah engkau hiraukan harta kekayaan, kesenangan dan kemewahan mereka di dunia ini. Berilah mereka tempoh sedikit masa lagi sehingga sampai ajal mereka. Sebab kita jangan belik lah dengan dunia ni kan. Dunia ni memang macam tu lah. Kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah kan, kita iri ke orang kan. Orang mudah je dapat kan, semua segala hal. Belajar pandai, senang pula dapat kerja, senang dapat harta kan. Tapi itu sebenarnya bukan hakikatnya. Hakikatnya itu bukan KPI, kayu pengukur tentang maknanya sayang atau bencinya Allah pada kita. Tidak. Sebab di dunia ini
hakikatnya tidak ada nilai pun sedikit di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi akhirat itu yang lebih utama. Tapi janganlah sampai kalau gitu tak payahlah kita nak beria-ria sangat. Tidak, jangan salah faham. Dunia tempat kita bercucuk tanam ibaratnya. Bukanlah maknanya bercucuk tanam saja kan. Tapi maksudnya kita beramal. Beramallah dengan sedaya upaya kita yang maknanya menjadikan kita bahagia di akhirat. Gitu. Bukan tak boleh nak cari harta, boleh. Tapi ikut landasan yang telah disyariatkan oleh Islam. Barulah selamat. Bukan sampai maknanya kita membujur lalu melintah patah. Apa yang lalu habis dia kata. Tak kira halal, tak kira haram, habis di sepah. Jadi haram jadah kan. Bukan macam tu kan nak. Kita nak maknanya harta kita akhirnya nanti memberi kebahagiaan kepada kita di alam barzah. Kita nak ilmu yang kita dapat memberikan kebahagiaan kepada kita di alam barzah. Anak pinak yang kita ada, anak pinak yang kita ada memberikan kebahagiaan kepada kita di alam barzah. Kawan-kawan kita, jiran tetangga kita, memberikan kebahagiaan kita di alam barzah. Bukan sebaliknya. Ada harta, oleh kerana harta itu kita diazab. Waliyazubillah min zalik. Ada ilmu, dengan ilmu itu kita diazab. Waliyazubillah min zalik. Ada anak pinak, dengan anak pinak tersebutlah kita diazab. Begitu juga jiran tetangga dan sebagainya. Dia jiran tetangga ni penting juga sebenarnya. Dia bila kita mati, kita mati ni ada jiran tak kita? Bila kita mati kita ada jiran tak? Ada jiran ke tak ada? Ada lah. Ada jiran. Kita nak jiran sebelah kita tu bagus ke tak bagus? Bagus. Tapi kita boleh ke nak pilih-pilih? Jadi kalau kita nak bagus, maka di atas dunia ni kita pun kena bagus. Kalau tidak nanti tuan-tuan, kita bagus dah. Tapi jiran sebelah tak bagus, kita pun jadi huru-hara juga. Contoh kat dunia lah. Sama je sebenarnya. Kalau kat dunia jiran sebelah kita, ini contoh, suka karaoke. Kat sini tak ada weh. Melalak je. Pukul 2, pukul 3 lagi melalak. Kita macam ni, tenang tak kita? Tenang ke tak tenang? Tak tenang. Begitu jugalah kalau dalam kubur. Sebelah kita, dia tak melalak lah, tapi dia dia tak melalak karaoke lah, tapi dia melalak sebab kena belasah. Kita pun Allah tak tenang juga tak? Itu sebab maknanya usaha kita yang telah Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus solihat, melainkan mereka yang beriman dan beramal soleh. Ini untuk individu. Ustaz dah mungkin dah sebut banyak kali kan. Ini untuk individu. Kemudian untuk masyarakat, untuk orang lain, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran, dan mereka yang sabar dalam menyampaikan kebenaran dan dalam menghadapi halangan menyampaikan kebenaran. Ini untuk orang lain. Ada kewajipan kita juga. Tu kata kita ni bukan kita je nak masuk surga, bukan kita je nak selamat. Itu yang sebab bersusah payah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nak dibunuh tu, di pulau dan sebagainya, nak umat dia nak masuk syurga. Kita pun kena ada gitu kan. Kita tak suka sangat dia macam mana, tapi dalam hati perut kita, saudara kita, ya Allah kan,
Berilah petunjuk pada dia, masukkanlah dia ke dalam, maknanya beri taufik hidayah dia di dunia untuk bertaubat kan, dan sama-sama boleh masuk syurga. Di sana nanti tuan-tuan, dalam syurga pun menyesal juga. Itu dah masuk syurga menyesal. Susah kalau masuk neraka. Tak payah cerita lah menyesal. Betul ke tak betul? Dah masuk syurga pun menyesal. Sebab apa? Sebab apa menyesal? Antaranya bila kita tengok orang lain dapat lebih daripada kita. Menyesal. Alamak, kenapa aku tak jadi imam dulu? Ni contohlah. Rupanya jadi imam ni dapat 70 bidadari. Ustaz ulang balik dah. Ni contoh. Jadi makmum dapat 2 ya. Menyesal tak menyesal? Tapi sekarang ni tuan-tuan tak kisah sangat. Tak apalah. Sekarang cuba tengok kat sana nanti. Betul lah ustaz. Kan? Ni contoh kan. Itu contoh. Menyesal sebab apa? Boleh buat yang terbaik. Tu sahabat Nabi tu, Sya'ban 3 perkara sebelum dia meninggal. Allah, dia kata kenapa tak lebih jauh? Allah, ya Allah, kenapa tak bagi yang baru? Ya Allah, kenapa tak bagi semua? Sebab apa? Allah Ta'ala dah tunjuk ke dia dah. Dia nak pergi ke semayang berjemaah ni. Wallahu a'lam lah berapa jauh, tapi nak ceritanya, bila Rasulullah kata mana Sya'ban ke Sauban? Ustaz ni Sya'ban nama dia, nama sahabat Nabi tu. Tu tolong cek balik. Mana sebab Rasulullah tahu dia memang duduk, ni contoh, duduk belah tepi. Tapi satu pagi subuh tu tengok, mana Sya'ban mana? Tak nampak ya Rasulullah. Tak apalah, kita tunggu dulu. Tunggu. Ada kat luar. Tengok tak ada. Kan? Cek. Tak apalah, kita semayang dulu. Lepas semayang, Nabi Muhammad SAW tanya, siapa tahu umur dia? Saya ya Rasulullah. Jom tunjukkan kita orang ni, kami ni, kita pergi tengok apa sebabnya. Sebab tak pernah meh. Tak pernah meh, tahu tak pernah meh. Maknanya tak pernah miss. Meh pula. Maknanya tak pernah tak datang berjemaah. Zuhur ada, Asar ada, Maghrib ada, Isyak ada, Subuh ada, tapi pagi tu tak ada pula. Nampak keprihatinan Rasulullah SAW. Kita tuan-tuan tak pelik pun. Siapa ada tak ada dah. Datang ke tak datang. Kita tahu bila sikit je, ni saya tak datang. Kita tahu gitu je tak. Banyak alhamdulillah datang, bagus. Gitu je. Nabi cek. Seorang-seorang dia tahu. Pergi jalan. Mana rumah dia? Depan lagi ya Rasulullah. Mana rumah dia? Depan lagi ya Rasulullah. Punya jauh kan? Ustaz lupalah dia punya jauh lah, tapi jauh. Mana kalau kita memang tak pergilah. Kita bukan setakat 7 batu kan? 7 minit tak sampai kan? Ustaz lah. Sampai jauh kan? Tu yang bila beri salam tu kan, disambut oleh orang dalam rumah tu, dia beritahulah 3 benda tu. Jadi ringkas ceritanya, Rasulullah dia kata Sya'ban ni dia 3 benda, 3 sebelum dia meninggal tu, 3 benda dia cakap. Saya tak faham lah sebab apa dia cakap gitu. Jadi Rasulullah SAW, Allah Ta'ala utuskan malaikat Jibril beritahu kan. Rupanya yang pertama tu, kenapa tak lebih jauh? Allah Ta'ala tunjukkan, kalau perjalanan kau sekarang ni ke masjid tu, ini surga ni. Tapi kalau lebih jauh ni, tu yang dia kata, Allah, kenapa tak lebih jauh? Lepas tu satu masa dia pakai pakaian dua. Satu yang baru, dia pakai sebab musim dingin. Kemudian pakai pula yang lama kat luar. Jadi dalam perjalanan ada orang tu lemah, dia pun tanggalkan baju lama dia tu yang kat luar tu, yang lama dia pakai, dia pun selimutkan, bawa pergi sekali. Tu Allah Ta'ala tunjuk, kau bagi yang lama ni surga ni, kau bagi hak yang baru ni, Allah dia kata, kenapa tak bagi yang baru?
Tu satu masa dia tengah minum, makan roti, ada orang beri salam, lapar. 3 hari dah tak makan. Mari. Dia pun bagi 2. Susu separuh seorang, roti wallahualam, roti ni lah kerat 2. Makan. Allah Taala tunjuk, ni kau bagi setengah ni, dia punya surga. Kau bagi penuh ni. Allah. Itu yang dah masuk surga. Dah confirm masuk surga. Menyesal juga. Kita tu contoh dia kan. Sebagai peringatan gitulah dia kalau cerita gitu tak habis tafsir ni. Ustaz terpaksa ambil situ juga sebab kalau tak boring juga Firman Allah SWT frasa di atas birik dengan firman Allah Ta'ala, numatti'uhum qalila summa nattarruhum ila adabin ghalidh. Kami biarkan mereka bersenang-senang buat seketika, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam seksa yang amat berat. Berikutan dengan ancaman itu, ramai para pemimpin mereka telah kecundang dan terbunuh di dalam peperangan Badar. Peperangan Badar Kubra, peperangan yang pertama. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beberapa ketika selepas ayat ini diturunkan, berlakulah peperangan Badar. Jadi Allah Ta'ala beri tangguh tu sebenarnya dua result dia, dua natijah ataupun dua keputusan ni. Dua benda. Pertama, beri tangguh tu supaya mereka insaf. Suatu masa insaf. Sama jugalah pada kita. Pada siapa-siapa lah. Buat hidup lara. Beri. Supaya maknanya suatu masa insaf. Allahu Akbar. Aku ni buat maksiat, aku ni buat dosa, aku ni zalim ke orang, naya ke orang, ambil hak orang, tapi Allah Ta'ala beri sihat, Allah Ta'ala beri lagi projek, Allah Ta'ala beri lagi anak pinak jadi pula. Allahu Akbar. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Tinggal maksiat, tinggal dosa, tinggal segala, kembali kepada Allah Ta'ala. Itu. Yang kedua, nak buat maksiat, buat terus maksiat. Allah Ta'ala bagi dan bagi, tapi bila dah mati, Allah Ta'ala bagi pula cukup-cukup azab. Falan nazidakum illa azab. Takkan kami tambah melainkan azab yang amat berat. Maknanya bila masuk neraka tu, semakin berat azabnya, semakin berat dari sehari ke sehari. Tu dia punya keadaan. Bila Allah Ta'ala bagi kita panjang umur, bagi lagi sihat, bagi apa benda, tapi berada dalam maknanya maksiat kepada Allah, tak nak menegak ke Islam kan. Jadi itu dia punya natijah dia. Kemudian Allah Ta'ala menyebut 4 jenis azab yang dikenakan ke atas mereka menerusi firman-Nya yang bermaksud, kerana sesungguhnya di sisi kami disediakan untuk mereka belenggu-belenggu berat. Belenggu-belenggu ni maknanya ikatan lah. Dan neraka yang menyala-nyala, neraka jahim. Serta makanan yang menyumbat kerongkong. Ada makanan dalam neraka, tu risau. Minuman ada tak? Ada. Dalam neraka pun ada makanan minuman. Tak ada hal lah. Jangan fikiran begitu. Makanan ada juga makanan, ada. Minuman ada. Tak ada hal lah kalau gitu. Makanan dia menyeksakan, minuman pun menyeksakan. Bukan maknanya mengenyangkan. Dia tak sama dengan dalam surga. Maknanya kami ini Allah telah menyediakan untuk mereka azab, belenggu, pasung, sangkar-sangkar, penyiasaan untuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat dan rasul-rasul kami. Belenggu ni ikat, pasung, tahu tak pasung? Yang ditebuk kayu tu kepala je kan. Biasa kalau tengok cerita Cina lah, bawa atas kereta yang bawa dia kuda tu kan. Tangan kena ikat dah gitu, kepala atas tu kan. Masuk dalam lubang kayu tu kan. Pasung. Kita
Kita di negara kita ada gitu. Dulu adalah, dulu-dululah tak. Ustaz menengok betul tak adalah. Tapi fahamlah benda tu, pasung, sangka-sangka, maknanya duduk dalam neraka tu ada benda-benda gitu. Maknanya kalau kita bayang, sebenarnya tak boleh terbayang, tapi benda yang boleh kita tanggapi dekat dunia ni, pergilah, maknanya macam penjaga, penjaga tu macam-macam sebenarnya, nama sedap, damai, aman, tenang. Nama penjaga tu. Tapi yang ni untuk ramai-ramai. Yang ni hanya 4 orang je. Yang ni duduk seorang-seorang. Tapi dekat Malaysia ni sebenarnya untung, walaupun dalam penjara. Betul, kita pula jangan bersangka buruk semua, bukannya maknanya bila di penjara tu semua bagus, semuanya jahat, tak. Dalam penjara ni macam-macam. Yang jahat memang jahat lah, tapi yang baik ada juga kena penjara. Betul tak? Yang baik pun ada kena penjara, Nabi Allah Yusuf AS kena penjara. Ni apa tu, Imam Ahmad bin Hanbal kena penjara. Bukan setakat penjara, kena belasah pula lagi, Hamka kena penjara. Syed Qutb kena penjara. Tapi dengan di penjara itulah dia dapat menyiapkan tafsir. Dapat siapkan tafsir dalam penjara. Allah itu maknanya perjalanan yang Allah Taala bagi. Kalau duduk macam ni mungkin tak sempat nak siapkan tafsir, sebab duduk sana ceramah, sini ceramah, duduk dalam penjara, duduk elok-elok, idea pun datang, nak beramal pun senang, apa semua tak payah nak mikir. Siap tafsir apa? Ar-Rahman, tafsir Al-Azhar. Kalau saya kutuk tafsir fi zilalil Quran, dalam penjara. Jadi hak yang jahat-jahat jugalah. Yang baik ada juga. Ada yang kena nanya kan. Dia tak bersalah. Tapi di kami hitam kan. Tu. Jadi tu keadaan penjara. Tapi kalau hak yang memang jahat tu, jahatlah kan. Ada yang duduk seorang. Dulu pernah satu, ingat tak? Silap-silap Ustaz Imam Ruslan ke Roslan, yang daripada Pandai Indah ke mana, yang dia pergi balik dekat Hakim selipar tu, tak ingat. Dia apa maknanya dedahkan penyelewengan dekat mana, dekat surat, dekat masjid, dekat apa kan. Lelah dia kena penjara. Tapi tak lama dia kena penjara. Terpaksa keluarkan dia. Heboh satu dunia ni. Tu. Dia ada dulu, kalau ingat lah. Sebab Ustaz ingatnya bawa jemput dia tu ceramah ke surau Ustaz, kat surau An-Nur. Tapi senyap dah dia. Tahu bila tu lupa dah. Ada. Wallahu alam. Okey, kita pergi sini balik. Tersedia juga untuk mereka nyalan api neraka yang membakar, serta makanan-makanan yang tidak dapat ditelan dan tersekat di halkum. Antara makanannya buah zakum. Zakum. Tu. Dia ada sabdu tu, zakum. Buah berduri. Bukan nak mengenyangkan, tapi menyakitkan. Menyakitkan. Air. Ada air nak minum. Tapi air panas, nanah, darah, muntah, jijik, tak nak minum. Malaikat bukakan mulut tu, serak kan, habis perut itu, habis tuburan, air panas. Itu antara siasat-siasat yang Allah Ta'ala sediakan, dan sentiasa sakit. Summa la yamutu fiha wala yahya, dan tidak mati dan tidak hidup di dalamnya. Mana neraka ni, hancur berkecai, elok balik, hancur berkecai, elok balik, hancur berkecai, elok balik, hancur berkecai, elok balik. 500 tahun. Huha, aduh,
Kan? Tak jadi benda juga. 500 tahun kita sabar je lah, kita sabar, kita senyap. Nah, sakit juga. Kan? Lelai dia kata kita sabar ke tak sabar ke, sakit juga. Tapi nak percaya ke benda itu sebenarnya Allahu Akbar, bukan benda yang senang. Itu sebab Allah Ta'ala sebut banyak berkenaan dengan hari akhirat, supaya kita sentiasa ingat dan siapkan diri kita untuk menghadapinya. Makanan tersebut tersekat di kerongkong, tidak dapat ditelan atau diluahkan, seperti buah zakum, jenis pokok yang terdapat dalam neraka, dan pokok yang berduri. Selain itu terdapat jenis azab lain lagi yang amat sakit dan memedihkan, tetapi hakikatnya tidak diketahui oleh sesiapa melainkan Allah Ta'ala sahaja. Dalam ayat di atas Allah Ta'ala menyebut azaban dalam bentuk nakirah, menunjukkan seksa ini lebih dahsyat dan lebih menyeluruh berbanding seksa yang sebelumnya. Maknanya dia tengoklah, semakin hari semakin kufur, semakin hari semakin kuat dahsyat seksaan. Selepas memberikan gambaran azab seksa, Allah Ta'ala memaklumkan tentang masa ianya berlaku. Menerusi firman-Nya bermaksud pada hari bumi dan gunung ganang bergoncangan. Gunung ganang bagaikan timunan pasir yang berkecai bertebangan. Kita sekarang ni tengok gunung kan? Tengok tu Bukit Boroga. Kita paling dekat Bukit Boroga tak? Belum lagi maknanya apa? Maknanya kiamat dah tarah dia orang dah kan? Tu hak yang dekat kajang utama ke apa? Kan? Habis tarah dah. Itu belum kiamat lagi. Kalau ada kiamat lagi pula. Jadi gunung batu yang contoh macam gunung Everest tu, akhirnya menjadi pasir, debu bertebangan. Betapa dahsyatnya. Batu tu daripada kecil, maknanya dulu pada kecil besar kan. Kemudian bila datang pula kiamat hancur, jadi balik seperti yang dulu tu. Berkecai. Tu gunung ganang. Azab yang menimpa orang-orang kafir itu berlaku pada hari bumi dan gunung ganang bergoncang dan menggegarkan semua makhluk yang menghuninya. Kalimat ar-rajfah, yang ini bergoncang, bermaksud gegaran yang dahsyat. Itu sebab kita kalau maknanya nampak lain macam lain macam bumi apa bergerak dan sebagainya, apa ribut dan sebagainya. Apa nak buat tuan-tuan? Apa nak buat? Sujud sejadah. Azan. Dia sebenarnya kalau tengok dia macam tu, cepat-cepat lari pergi ke masjid, pergi ke surau. Dia. Tapi sebenarnya belum tentu lagi kita boleh lari pergi ke surau kalau kaki tak biasa pergi ke surau. Sila-sila kita rasa pergi ke surau, tapi rupanya pergi ke kedai kopi. Itu kaedah Rasulullah SAW. Azan pun semua tu ialah kan, tapi maknanya pergi ke masjid, pergi ke surau. Itu kalau lain macam lah. Macam contoh di apa tu, tsunami di Aceh kan. Kemudian selepas itu Aceh tu 2000 apa 2004 kan. Di Palu tengok di Palu tu diberitakan mana bumi ni, tanah ni dia naik dulu kan, lepas tu tenggelam. Tapi tak, walaupun dalam itu ada maknanya yang banyak yang maknanya ditimpa musibah tersebut, tapi ada tak yang terselamat? Ada yang terselamat. Itu pengajaran lah tu. Kemudian jadilah gunung ganang itu seperti timunan pasir jerlus yang mudah bertaburan, iaitu debu-debu pasir yang berserakan. Malah manusia dan haiwan boleh jerlus dan tertimbun dalamnya, padahal sebelum itu ia merupakan batu-batu pejal
tetapi gunung ganang ini dihancur leburkan, tiada apa pun yang tinggal, malah semuanya musnah. Kalimah al-mahil bermaksud pasir yang jerlus apabila dipijak dengan tapak kaki, kemudian ianya terus membau mangsa ke bawah, dan pasir halus itu pula terus menimbus orang berkenaan. Itu antara ayat yang menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat ini. Kiamat ni ada dua. Satu kiamat sughra, kiamat kecil. Satu kiamat kubra, kiamat besar. Kiamat kecil apa dia? Kematian. Setiap orang pasti akan mati. Setiap orang pasti akan mati. Cuma kita tak tahu bila kita mati. Tarikh kita mati ada. Tarikh kita mati ada. Tarikh kita lahir pun ada. Cuma tarikh kita lahir kita tahu, tarikh kita mati kita tahu. Yang tahu orang yang hidup, kan? Itu pun kalau ada tulis dekat batu nisan. Kalau tidak tak ada lah jawab. Jadi kita sama-samalah, kan? Yang lebih-lebih lagi yang bercakap, kan? Sebab bercakap sedap bercakap sebenarnya. Tapi buat perbuatannya tak sama. Memang sakit lah jawabnya nanti, kan? Jadi sama-sama kita usahakan, kita beribadah, mohon kepada Allah Ta'ala, mohon Allah Ta'ala terima ibadah kita, kan? Dan buang sifat-sifat keji yang ada pada diri kita, gantikan sifat-sifat terpuji, kan? Dan insya-Allah sama-sama kita doa semua sekali, kan, untuk dapat selamat di akhirat kelak. Pertama-tamanya di alam barzakh, kan? Jadi ustaz ingat cukup setakat tu dulu. Insya-Allah kita akan sambung pula pada kira-kira bulan depan lah, nak? Ataupun ada ruang dan peluang, nanti adalah telefon ustaz. Wallahu a'lam bissawab. Kau ada soalan nak tanya ke? Mana tahu kau ada soalan? Ustaz tak pernah buka soalan, mana kata, kan? Kalau ada nak tanya lah, kan? Dapat jawab, tak dapat kita rujuk pula yang lebih hebat lagi, kan? Sebab dia kadang-kadang dia ada dia nak tanya, tapi mungkin tak diberi kesempatan, kan? Ada tak? Tak ada tak ada, jangan salah ustaz lah. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram, wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hiyyid dunya wa adzabil akhirah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ansuril islam wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mujahidin wal mujahidat fi kulli zaman wa fi kulli makan. Idfa'anna ya Allah, idfa'anna ya Rahman, idfa'anna ya Rahim, idfa'anna al-bala wa waba virus al-kuruna min biladina wa min buldanil muslimin wa min kulli buldan fil ard kullaha ya Allah. Wa sallallahu wasallama ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita baca surah Al-Asr dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.